Hello guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat walafiat. Sorry dah lama tak upload, busy macam-macam hal. So guys, hari ini adalah 15 hari bulan 4. Sepatutnya hari ini dah lepas PKP, tapi hari ini juga PKP ketiga dijalankan. So kita tengok statistik dah berapa guys. Kalau kita tengok hari ni punya statistik Malaysia, kita boleh nampak dekat sini peningkatan 85 kes baru dan jumlah yang dirawat sebanyak 169. Alhamdulillah, kalau kita tengok statistik yang dah dirawat menaik dan kes yang terbaru rendah. So kalau kita compare kedua-duanya, jumlah pesakit yang dirawat lebih tinggi daripada kes yang baru. So itu penampakan yang baik bagi aku. Kalau kita tengok kat sini pun in treatment 85 menurun dan ICU pun 4 menurun. So maksudnya kalau kita tengok statistik ni nampak dia punya positif. Okay guys, jom kita tengok world 2 million guys. 2 million, baru je hit 2 million hari ini. Sebanyak 74,943 new case worldwide. Dan juga jumlah kematian hari ini sahaja 6,245 dan jumlah yang dirawat 32,000. Tapi kalau kita tengok statistik ni guys, US paling menyeramkan, sebanyak 615,000 orang. Hari ini saja 26,391, melebihi setengah juta manusia di US yang dijangkiti. Tapi kalau kita tengok yang dirawat pun tinggi juga, 38,000, but nak compare kes dan juga yang dah dirawat tu sangat jauh beza. Kita tengok negara jiran kita, Indonesia. Indonesia hari ni sebanyak 297 kes dan total kes 5,000. Total yang dirawat 20 orang. Total kematian hari ni saja 10 orang. Statistik di Uzbekistan, kampung bini aku, pun sama juga. Peningkatan yang agak besar, 162 new case dan 8 yang dah dirawat. Apapun guys, kita kena sama-sama jaga this time untuk PKP fasa 3 ni. Sebab kalau kita tak jaga, mungkin benda ni akan dilanjutkan ke PKP fasa keempat. So kita tak naklah benda tu berlaku sebab hari raya pun dah nak dekat. Kena pula Ramadan ni, tarawih memang tarawih kat rumah, bazar semua memang tak ada. Apa pun memang kita sendiri, rakyat Malaysia, yang nak tak nak kena ikut arahan. Arahan tu diberi bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan negara, untuk kepentingan kita semua guys, untuk keselamatan kita semua. So guys, pada 10 April hari tu, Perdana Menteri kita bagi tahu PKP akan dilanjutkan ke fasa ketiga, iaitu penambahan lagi 2 minggu hingga ke 28 April. Besoknya aku terbaca satu artikel dekat Facebook daripada Wan Azam Mokhtar. Saya pemandu Grab almost every day. Bermula dari PKP penggal pertama, saya keluar buat Grab. Pada peringkat awal PKP dulu memang suasana jalan raya sangat kurang kereta. Hanya yang banyak atas jalan waktu itu ialah Rider Panda dan juga Grab Food. Tetapi hari ini I'm totally shocked. Bilangan kenderaan atas jalan macam hari biasa. PKP boleh ibarat dah ke laut. Everybody go around doing their thing like as if nothing is wrong. Saya perasan benda ni start dari semalam, lepas kerajaan umum PKP dilanjutkan 14 hari lagi. Orang ni semua keluar bukan satu orang satu kereta. Yang saya tengok husband and wife, satu kereta ni bersepah. Yang satu family pun ada. There's one hakak ni berhenti sebelah saya kat traffic light, siap bawa baby lagi kat baby seat sebelah seat depan. OMG, boleh duk cap-cap pula dengan baby dia tu, tak rasa takut apa pun. Nak tahu betapa banyak kereta kat jalan? Ni contoh saya kena tadi. Saya sangkut kat roadblock depan Eco Ceras Mall for 2 hours. Saya boleh tengok cerita Ahmad Albab kat YouTube sampai habis, tapi masih duk sangkut kat roadblock. That's just how terrible the situation is. Kalau macam ni lah sikap masyarakat kita terhadap PKP, to think PKP will extend till raya. Saya merayu pada semua, please stay at home. I want my normal life back. Bro, Wan Azam Muhtar, bukan awak seorang je. Ramai, semua orang pun nak life back macam biasa. Nak bawa anak-anak berjalan, nak beraya, ziarah family. Ada orang yang terpisah daripada family disebabkan kerja. Ada juga yang terpisah
daripada anak-anak, bukan disebabkan kerja, tapi masa sebelum PKP tu diorang hantar anak balik kampung. Yelah, time tu kan cuti sekolah, lepas tu kena pula PKP, jadi disebabkan benda tu tak boleh nak bawa anak dia balik, so terpaksa lah berpisah. Kalau kita tengok hari ni hari ke-29, so almost 1 month, sebulan dah boleh kira, sebulan terpisah. So guys, benda ni aku perasan juga masa lepas dia orang announce tu, sebab kat rumah aku ni boleh nampak jalan tau. Memang besoknya tu 11 hari bulan tu memang aku nampak banyak gila kereta macam hari biasa. Aku pun tak faham kenapa. Maybe dah tak tahan sangat kot duduk kat rumah lama-lama. Tapi apa pun bagi aku, kalau kita keluar rumah waktu sekarang ni kira macam pentingkan diri dan juga merisikokan nyawa sendiri dan juga keluarga. So, duduklah rumah, jangan pergi ke mana-mana. So bermula hari ni PKP fasa ketiga berlangsung, and polis pun bagi tahu dah tak ada dah saman 1,000 ke apa ke. Korang keluar tak bersebab, memang terus angkut. So ini klip ni aku tak pasti dekat mana, tapi kalau kita nampak ni memang semua masuk lori polis. So kesimpulan dia, janganlah degil, duduk kat rumah, ikut arahan yang dah diberi. Nak keluar tu ketua keluarga saja, keluar beli barang, lepas tu balik. Kalau ada urusan lain ke, bawa surat dan sebagainya. Itu penting guys. Kalau kita cakap berkenaan dengan orang degil ni, bukan kat Malaysia saja. Benda ni berlaku dekat satu dunia guys. Satu dunia, mostly sekarang ni lockdown. Dekat dunia ni macam-macam orang. Ada satu video yang aku nak kongsikan dengan korang. Video ni terjadi di Spain. Tak tahulah Mamat ni maybe dia dah bengkak sangat kot duduk kat rumah, jadi dia nak keluar. Tapi bila dia keluar tu polis dapat tahan dia. Tapi kalau kita tengok video ni, dia main langgar je polis tu. Tak tahulah, kita dah duduk rumah lama sangat, so stres dia tu lain macam. Se ha pegado un golpe contra el muro, de locos. ¡Oh! Dia langgar je. Hostia mía, los secretos. Ahora estoy muy nerviosa. Venga, sale. Cuidado a ver si va a ser con la pistola o algo, Cuidado con la pistola. Mira, mira, mira. Guau, 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 Mira, mira, estoy sí. temblando. ¿Pero qué ha pasado? Saca una pipa o algo, Cuidado, la verdad se va a sacar una pistola. Que van a sacar una pistolita, por favor. ¿Pero esto qué es? Sí, graba, graba. No, mira. A ver si va a matar a alguien. Raca, raca, ahí, raca. Guau, guau, guau. ¡Uh! ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Qué película? Guau, 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 de locos. Está temblando Están el tirando pulso. cosas de arriba. Ay, madre mía. Aplaude, aplaude. Ala, toma. Pero la calía en un momento. Toma, hostia. Mira que se la mitad. No tienen que hacer otra cosa que estar con estas gilipollas. Anda que no habrá gente que necesite a policía. Pues que... Finally dia kena tangkap jugalah. Dah tak boleh nak lari, kereta kena kepung semua. So itu dekat Spain. Berbeza pula dekat India guys. India boleh dikatakan the world biggest lockdown, sebab dia punya rakyat 1.3 billion, terlalu ramai. Dan dia buat lockdown satu negara. Memang susah gila nak kontrol dengan manusia ramai dekat sana. And ada beberapa klip yang aku nak share dengan korang. Video ni dalam 29 Mac, 2 minggu lepas. Kalau kita tengok ramai gila orang dekat India, semua nak balik kampung.
tempat-tempat diorang kerja semua tutup, tak ada nak kerja. Jadi diorang ni kebanyakannya makan gaji hari. So apa yang diorang buat, diorang balik kampung. Kalau kita tengok situasi dekat India memang jauh beza dengan Malaysia. Sepatutnya kita rasa bersyukur sangat-sangat. Ratusan ribu guys balik kampung, bukannya ribu-ribu, ratusan ribu. Dan pakar-pakar menjangkakan pertengahan Mei ataupun awal bulan Mei, kes di India mencecah lebih daripada 100,000 orang. But kita kena tahu itu hanya jangkaan saja, kita pun tak tahu, wallahu alam. Kita di Malaysia guys, kalau doktor datang ambil kita disebabkan kita positif COVID-19, aku rasa kita dengan rela hati pergi. Nak tak nak kena terima lah, sebab kita terbayang orang-orang yang kita sayang. Kita tak nak orang-orang kita sayang ni berjangkit juga. Jadi kita ambil langkah berjaga-jaga untuk ikut dan stay dekat hospital. Dekat hospital pun dilayan dengan bagus, bukannya tak bagus. Tapi berbeza dengan India, kalau kita tengok video ni guys, satu kumpulan doktor ni dan juga nurse-nurse, dia datang ke kawasan satu tempat ni untuk cek dan ambil orang-orang yang kalau ada positif. Tapi apa jadi, diorang ni kena attack. Aku tak tahu, pendapat aku lah, mentaliti kita berbeza. Maybe diorang tak faham apa yang sedang berlaku sebenarnya. Maybe penyampaian kepada diorang tu bahawa bahayanya virus ni, maybe diorang tak tahu. Diorang ingatkan datang ambil, lepas tu bawa ke hospital dan tak boleh nak balik. So diorang tak faham benda tu, aku rasa. Dan apa yang penduduk kampung tu minta sebenarnya bukannya diorang nak pukul doktor ke apa ke, cuma diorang minta tolong jangan bawa siapa-siapa keluar. Maksudnya kalau nak datang, rawat dekat situ. Tapi risiko dia sangat bahaya, sebab kalau ada virus tu, contoh kalau dia ambil satu family tu ataupun bapa ke mak ke rawat dekat kampung tu, for sure mesti ada orang yang datang tengok apa sebagainya. Jadi itulah sebabnya dibawa ke hospital supaya dijaga dan dihindari daripada pelawat-pelawat datang. Takut pelawat-pelawat ni pun kena jangkitan dan balik. So itu yang sebenarnya. जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मेरा डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए, हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी फोर्स भी थी। सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज मतलब कोई बात बच नहीं सकते थे। So guys, Indonesia, total new case 297. Indonesia ni negara jiran kita, negara yang salah satu padat dengan penduduk. Kalau kita tengok hari ni 297 new case, 10 kematian dan 20 yang dah dirawat. Dan kalau kita tengok statistik, dia dah cross Malaysia. Semalam dia bawah Malaysia, hari ni dia dah atas Malaysia. So agak membimbangkan yang berlaku di Indonesia. Tapi kebanyakannya diorang ni sama jugalah macam kita. Ada juga yang tak dengar, tak nak duduk dekat rumah. So apa kerajaan Indonesia buat? Tak nak bagi orang keluar rumah. Diorang upah orang suruh menyamar jadi hantu guys. Wrapped in white cloth, their faces powdered with pale makeup, the ghoulish Pokong are patrolling the streets of Kepu village on the Indonesian island of Java, hoping that age-old superstition will keep people indoors. When the initiative first started earlier this month, the volunteers became a social media sensation.
which had the opposite effect on villagers who ventured out into the streets to see the ghosts. Organisers have since deployed the Pokong on so-called surprise patrols every few days to catch people who are on the streets. Resident Kano Supadmo says that since the Pokong appeared, children and parents have not left their homes. Indonesian President Joko Widodo has so far resisted a national lockdown, instead urging people to practice social distancing and good hygiene. Macam-macam. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk hari ni. Itu adalah info-info yang menarik aku rasa yang boleh dikongsi dengan korang. Apapun guys, yang paling penting sekali kita kena ikut arahan kerajaan, ikut langkah-langkah keselamatan yang dah diberi. Jangan keluar rumah, stay at home. Nak tak nak kita kena ikut guys. Kita kena sama-sama jaga sebab kalau tak benda ni akan berpanjangan. Kalau kita tengok statistik hari ni dah rendah 85 orang je. Jangan rasa selesa lagi. Jangan rasa seronok sangat lepas tu dah keluar balik. Jangan stay at home, chill dekat rumah. Buatlah macam-macam apa sekalipun. Maybe sekarang ni semua orang dah stres duduk kat rumah nak keluar. Aku rasa bukan kita je guys, ramai, semua orang sama. Tapi nak tak nak, kita kena korban sikit untuk masa akan datang. Kita kena tengok pengorbanan para frontliner kita. Diorang berbulan-bulan hadap penyakit, lepas tu tak jumpa family. Aku sehari, 2 hari tak jumpa anak aku rasa pun dah nak nangis. Rindu dia lain macam, apatah lagi diorang berbulan-bulan. So guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe kepada yang baru sampai. Kepada yang dah subscribe, terima kasih atas sokongan korang. Dapatkan touch hand sanitizer, link dia ada di bawah. Okay guys, stay safe, stay clean. And kita jumpa di next video. Assalamualaikum.